Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-49. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-77 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب. Dan apabila datang utusan-utusan kami kepada Nabi Lut alaihissalam, ia merasa duka cita dengan kedatangan mereka dan merasa tidak terdaya untuk mengawal mereka dari gangguan kaumnya, sambil berkata, ini adalah hari yang amat mencemaskan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan zar'a diambil dari kata zira' yang bermaksud lengan, di mana terdapat telapak tangan dan jari-jari yang digunakan untuk mengambil atau menolak sesuatu. Lengan dijadikan tolok ukur panjang. Semakin panjang lengan, semakin panjang jangkauannya dan semakin mampu seseorang meraih atau menolak sesuatu. Bahasa Arab menggunakan istilah sempitnya lengan untuk menghuraikan tiadanya lagi upaya yang dapat dilakukan untuk meraih apa yang dimaksudkan. Sama seperti seseorang yang bermaksud mengambil sesuatu di tempat yang jauh, tetapi kerana lengan yang pendek, maka ia tidak dapat menjangkau sesuatu itu. Nabi Lut alaihissalam merasa susah dengan kedatangan para malaikat kerana para malaikat itu datang dalam bentuk manusia dan dengan penampilan yang sangat tampan dan menarik. Beliau sangat khawatir jangan sampai kaumnya melihat mereka kemudian memaksa untuk melakukan homoseksual dengan para pendatang itu. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahawa perkataan asib digunakan menunjukkan sesuatu yang tidak disukai lagi amat sukar. Keseluruhan ayat ini menggambarkan suatu proses terjadinya sesuatu. Pertama adalah pengetahuan tentang sesuatu yang kemudian melahirkan tanggapan dalam konteks ayat ini adalah ketidaksenangan upaya, tetapi apabila upaya itu gagal atau yang bersangkutan tidak mampu melakukannya, maka ia akan melahirkan rasa kesal lalu menyatakannya sebagai suatu saat yang sangat sukar. Demikian lebih kurang mengikut pendapat Ibnu Ashur. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-77 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa ayat ini menjelaskan ketika malaikat Allah datang kepada Nabi Lut alaihissalam setelah mereka menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam merasa gelisah kerana takut para tetamunya
yang berpenampilan lelaki tampan itu akan diganggu oleh kaumnya lelaki sebagaimana yang biasa mereka lakukan. Menurut riwayat, para malaikat itu datang dalam bentuk lelaki muda atau pemuda yang gagah. Kerana itu Nabi Lut AS berkata kepada mereka, inilah hari yang sangat sukar keadaannya dan besar bencananya. Di dalam Sifratul Takwin dijelaskan bahawa Nabi Lut AS berputera Harun, saudara Ibrahim, turut berhijrah bersama Ibrahim AS dari tanah airnya di Iraq ke negeri Kan'an. Nabi Ibrahim AS tinggal di negeri itu, sedangkan Nabi Lut tinggal di negeri Ardan, iaitu Yordania. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-77 surah Hud ini menerangkan bahawa bukanlah Nabi Lut tidak senang menerima kedatangan tetamu, melainkan dia tidak senang memikirkan kerakusan dan kerosakan jiwa kaumnya. Sebab utusan-utusan malaikat itu menjelmakan dirinya sebagai manusia muda-muda yang baik rupanya sehingga dapat menimbulkan nafsu syahwah lelaki dalam kaumnya. Sebab jiwa mereka sudah sangat rosak. Mereka lebih tertarik melihat lelaki-lelaki muda daripada melihat perempuan muda. Maka pada ayat وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ yang menunjukkan sempit dada Nabi Lut, susah fikirannya dan tertumbuk akalnya. Sebab jiwa mereka sudah sangat rosak. Mereka lebih tertarik melihat lelaki-lelaki muda daripada melihat perempuan muda. Maka pada ayat وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ yang menunjukkan sempit dada Nabi Lut, susah fikirannya dan tertumbuk akalnya kerana memikirkan akan perkara apa yang perlu dilakukan untuk beliau melindungi tetamu-tetamunya itu. Padahal lelaki dalam kalangan kaumnya itu sangat ramai. Kalau mereka diganggu, Nabi Lut merasa tidak akan sanggup membela tetamunya itu. Kerana pada mulanya Nabi Lut belum tahu bahawa tetamu itu adalah malaikat. Sebab itu mengeluhlah Nabi Lut yang keadaan susah itu boleh dirasakan kerana menurut sopan santun di setiap zaman, beliau mesti menghormati dan memuliakan tetamu. Sedangkan besar kemungkinan tetamu itu akan diganggu dan akan membuatkan Nabi Lut sendiri merasa malu. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-77 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa seorang mukmin apabila melihat sesuatu kejahatan itu berlaku dalam masyarakatnya, maka dia akan merasa sangat susah hati dan sukar untuk berhadapan dengannya. Kerana para malaikat yang datang sebagai pemuda tampan dan Nabi Lut mengetahui bahawa kaumnya sangat menyukai pemuda yang tampan untuk melakukan homoseksual. Nabi Lut AS merasa susah hati dan sukar untuk melindungi mereka dengan adanya gangguan dari kaumnya. Namun Nabi Lut AS tetap dapat menahan emosinya dengan menyerahkan segala kesusahan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Haji Muhammad Sa'ir Umar melalui kitabnya Tafsir Nurul Ihsan mentafsirkan ayat ke-77 surah ini dengan menyatakan bahawa malaikat keluar dari kampung Nabi Ibrahim ke kampung Nabi Lut pada waktu tengah hari untuk berjumpa dengan Nabi Lut ketika Nabi Lut AS sedang melakukan pekerjaan di tengah padang atau untuk mengumpulkan kayu api. Maka Allah berkata kepada malaikat tersebut untuk tidak membinasakan kampung Nabi Lut hingga Nabi Lut naik saksi sebanyak 4 kali. Malaikat tersebut meminta untuk ke rumah Nabi Lut. Lalu Nabi Lut bertanya kepada malaikat tersebut, tidakkah sampai kepada kamu yang dilakukan oleh kaum ini? Maka malaikat menjawab, aku naik saksi bahawa sejahat-jahat kampung di dalam bumi ini adalah kerajaan Lut sebanyak 4 kali. Kemudian mereka berjalan ke rumah Nabi Lut sehingga masuk ke rumahnya. Ketika isterinya melihat tetamu tersebut, maka dia keluar untuk mengkhabarkan kepada kaumnya bahawa dia tidak pernah melihat orang yang sangat tampan seperti tetamu Nabi Lut. Maka Nabi Lut merasa sempit dan sesak di dada kerana memikirkan bahawa kaumnya yang suka melakukan hubungan homoseksual sehingga terkeluar di mulut Nabi Lut perkataan, hari ini adalah hari yang sangat susah.
Ustaz Marwan Hadidi bin Musa melalui kitabnya Tafsir Hidayatul Insan menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-77 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa ayat walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim zar'an wa qala hadha yaumun asib menerangkan tentang kesusahan yang dirasai oleh Nabi Lut ketika kedatangan utusan-utusan Allah itu kerana mereka datang menyerupai pemuda yang rupawan dan datang sebagai tetamu. Sedangkan Nabi Lut sangat menyukai pemuda yang rupawan untuk melakukan homoseksual. Nabi Lut merasa tidak sanggup melindungi mereka apabila ada gangguan dari kaumnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-77 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-77 surah Hud ini menjelaskan tentang kerisauan Nabi Lut dengan kehadiran tetamunya yang mempunyai rupa paras yang tampan. Kerisauan tersebut bukanlah kerana Nabi Lut tidak mahu menerima tetamu tersebut. Bahkan Nabi Lut sangat mengetahui bahawa tetamunya itu akan diganggu gugat oleh kaumnya yang sangat menyukai lelaki untuk melakukan homoseksual. Sikap memuliakan dan melayan tetamu serta menyediakan hak yang diperlukan oleh tetamu merupakan anjuran yang sangat dituntut dalam agama Islam dan menunjukkan kepribadian akhlak yang mulia pada diri seseorang. Ia juga merupakan di antara sunnah yang sangat digalakkan oleh Nabi SAW untuk ziarah menziarahi bagi menyuburkan sifat kasih sayang, sikap mengambil berat di antara satu sama lain dan saling mengeratkan ukhuwah. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, terdapat sesetengah masyarakat yang suka bertandang ke rumah orang dengan memilih waktu yang tidak tepat dan suka merosakkan harta benda milik tuan rumah. Keadaan ini telah menyebabkan sesetengah masyarakat merasa tidak suka untuk menerima kedatangan tetamu ke rumah mereka. Bagi para tetamu, hormatilah hak tuan rumah dengan datang pada waktu yang sesuai. Melainkan jika ada kecemasan atau ingin meminta bantuan, maka pada keadaan seperti itu dibenarkan dengan sekadarnya. Patuhilah adab-adab yang digariskan dalam Islam. Manakala bagi tuan rumah pula berlapang dadalah menerima tetamu dan muliakanlah tetamu. Hal ini bersesuaian dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, jaizatu yawmun wa laylah wa dhiyafatu salasatu ayyam, fama ba'da zalika fahuwa sadaqah wa la yahillu lahu an yaswiya indahu hatta yukhrijah." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tetamunya. Memberi hidangan adalah selama sehari dan semalam. Layanan terhadap tetamu adalah selama 3 hari. Yang lebih daripada itu ialah sedekah. Tidak boleh bagi tetamu itu untuk duduk lama sehingga tuan rumah mengeluarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, perbuatan mungkar seperti homoseksual perlulah dihindari dan dijauhi. Kaum Nabi Lut AS sememangnya terkenal dengan kemungkaran ini sehingga Allah Ta'ala timpakan azab kebinasaan kepada mereka. Pada zaman kini, masih lagi terdapat golongan homoseksual yang termasuk dalam kalangan LGBT. Seperti mana baru-baru ini terdapat anjuran himpunan berunsur LGBT yang dilakukan di Kuala Lumpur dan ini membuktikan golongan ini masih wujud. Hal ini sangat membimbangkan kerana ia adalah kemungkaran yang dibenci Allah SWT dan bila-bila masa boleh mengundang azab dan bala sebagaimana yang ditimpakan ke atas Nabi Lut AS. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-77 surah Hud ini ialah pertama, setiap Muslim hendaklah memuliakan dan melayan tetamu dengan baik. Kedua, umat Islam hendaklah menjaga adab-adab sebagai tetamu apabila berkunjung ke rumah orang lain. Ketiga, sebagai Muslim kita perlu sentiasa menjaga tingkah laku dan kepribadian kita dengan tingkah laku dan akhlak seorang Muslim.
Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.